Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia merupakan salah satu usaha untuk memperkembangkan lagi potensi seseorang individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mempunyai keupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada negara dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila binti Mat Rasmi. Nama matrik saya S58720. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tokoh falsafah pendidikan. Saya telah memilih dua tokoh iaitu tokoh Islam dan juga tokoh Timur. Di mana tokoh Islam saya telah memilih Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat proses pembelajaran untuk membentuk akhlak yang baik melalui aspek-aspek fizikal, rohani, jasmani. Dalam situasi ini, seorang guru tidak sewajarnya membuat jenaka ataupun membuat lawak mengenai isu rogol, kerana kita tahu isu ini merupakan isu yang sangat sensitif dan tidak sewajarnya dilawakkan oleh seorang guru. Kedua, saya telah memilih tokoh dari Timur iaitu tokoh Confucius. Confucius berpendapat untuk membentuk kesempurnaan akhlak adalah melalui aspek-aspek hormat menghormati, untuk membentuk aspek hormat menghormati, di mana adalah hal ini seorang murid akan hilang rasa hormatnya terhadap seorang guru, kerana seorang guru tidak sewajarnya mencetus lawak mengenai rogol. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumiati binti Basarani, S58813. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan ciri-ciri falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini berasaskan rukun negara, dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi negara, dan dasar ekonomi baru. Terdapat beberapa matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari berbagai aspek, mengurangkan jurang perbezaan antara kaum, melahirkan masyarakat yang progresif, mahir dan cekap, dan yang terakhir, melahirkan masyarakat yang taat setia kepada raja dan cinta akan negara. Terdapat 4 elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan sebagai satu usaha berterusan. Pembelajaran adalah sepanjang hayat dan berterusan dari kecil sehingga akhir hayat. Yang kedua, perkembangan potensi individu. Bakat dan potensi yang terpendam dalam diri individu dicungkil, dipupuk dan dikembangkan untuk kepentingan sejagat. Yang ketiga, insan yang seimbang dan harmonis. Setiap individu harus menyeimbangkan aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani untuk menghasilkan hidup yang harmoni. Dan yang terakhir adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Setiap individu sewajarnya mempunyai dan mengamalkan akhlak murni agar mereka dipandang tinggi oleh masyarakat. Seterusnya ialah golongan yang terpengaruh. Ada 4 golongan yang terpengaruh iaitu kerajaan, guru, ibu bapa dan murid dalam kalangan remaja. Antara amalan kumpulan menyokong atau yang terpengaruh dengan pemikiran falsafah dari aspek perkembangan ilmu adalah memupuk cintakan ilmu dan pengetahuan kepada pelajar. Pihak sekolah perlulah membina strategi yang efektif seperti penyediaan prasarana, bahan bacaan yang berkualiti dan jadual pelaksanaan yang berkesan. Guru memperkembangkan potensi pelajar. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh untuk menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ketiga pula, guru perlu maju ke hadapan. Guru perlulah berpengetahuan dan mahir menggunakan teknologi dalam menyediakan set induksi dan suasana pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Bagi tindakan yang terpengaruh dengan aliran pemikiran falsafah dari aspek perkembangan ilmu adalah mengadakan program atau aktiviti menggalakkan dalam membaca. Sekolah perlu mengajukan program nadi ilmu amalan membaca yang dikenali sebagai nilam ataupun festival bahasa dan sastra dengan tujuan memudahikan aktiviti membaca dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pengenalan kurikulum baru sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Guru ditugaskan sebagai pengajar, fasilitator ataupun penyelaras dalam menggerakkan, mengatur serta menilai pelajar. Yang terakhir, tingkatkan pengetahuan dengan menghadiri seminar atau bengkel. Isu semasa mengikut falsafah yang pertama ialah gurauan dan bermining guru terhadap pelajar. Hal ini tidak patut digalakkan pada guru apabila ingin menyampaikan sesuatu ilmu dengan cara gurauan dan bermining agar pelajar lebih mudah memahami. Malahan ia dapat merosakkan pemikiran sesetengah pelajar, menyebabkan pelajar mudah terjebak atau ada perasaan ingin tahu dalam diri. Yang kedua, kerajaan mengambil mudah tentang kes gurauan dan bermining guru terhadap pelajar. Ini kerana pihak kerajaan belum membuat tindakan atau mengambil apa-apa tindakan. Seterusnya, kita bagi kepada tindakan kumpulan yang dipengaruhi falsafah. Yang pertama adalah menjauhkan diri daripada guru yang bersikap tidak senonoh.
Yang kedua adalah menghiraukan guru yang bercakap atau berwasik perkara-perkara hujah. Dan yang ketiga adalah membuat laporan kepada guru disiplin atau guru kaunseling dan disertakan dengan bahan bukti supaya guru disiplin tersebut dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Antara cadangan terhadap penyelesaian isu, yang pertama, penghayatan terhadap rukun negara perlulah dirancang dengan lebih teliti. Yang kedua, menjadikan rukun negara sebagai panduan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan ketika bertutur atau berinteraksi bersama pelajar. Dan yang terakhir, itu yang keempat, kerajaan perlulah memperkenalkan satu akta baru yang berkaitan dengan isu gangguan seksual dalam negara. Cadangan penyelesaian falsafah sejahtera. Yang pertama, kerajaan perlu memberikan penekanan terhadap pemahaman dan penghayatan maksud rukun negara kepada orang awam. Seterusnya, pihak yang terlibat perlu menjalankan tugas dengan telus dan jujur untuk menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin. Dan yang terakhir, masyarakat perlu membuang jauh sifat dan gurauan seperti ini daripada norma masyarakat kita.